Ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, antara yang disebutkan ialah ilmu yang bermanfaat itu ialah menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah. Semakin takut, semakin takwa dia. Takwa dia semakin meningkat. Semakin dia belajar ilmu, semakin meningkat takwanya kepada Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, kita hari ini melihat dalam masyarakat kita ada orang yang memiliki ilmu ataupun diberi ilmu, mendapat ilmu, ya, tetapi Masya Allah, tuan-tuan, makin menegak, ya, makin sombong dan sebagainya, tuan-tuan. Na'udzubillah. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tanda ilmu itu bermanfaat, iaitu, ya, ilmu itu dapat menyuluh keaiban-keaiban yang ada dalam diri dia. Dalam diri kita ni. Mana kelemahan-kelemahan ataupun, ya, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Kita tidak melihat orang lain, kita melihat pada diri kita. Masya Allah, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang dimati dan dikasihi Tuan Imam, pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memilih kita untuk hadir ke rumah Allah, mendirikan salat secara berjamaah dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ibadah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk kita hidup lagi pada pagi ini. Dan kita tidak tahu adakah hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita berada di atas muka bumi Allah ini, ataupun kita masih lagi berpeluang untuk melalui kehidupan sehinggalah kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk
pergi menghadapnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdirkan lagi untuk dapat bertemu pada pagi ini, dapat bersama untuk kita sama-sama mendengar dan juga berkongsi kitab-kitab yang telah dikarang oleh para alim ulama yang terdahulu, para alim ulama yang memiliki kehebatan ilmu, dan mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kefahaman dan juga mendapat limpahan keberkatan daripada ilmu-ilmu yang telah dicurahkan oleh mereka untuk kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini seperti mana di dalam i'lan, kita akan menyambung perbincangan daripada kitab Tanbihul Mughtarrin karangan Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Kita masih lagi membincangkan perkara yang keempat ataupun akhlak yang keempat, iaitu akhlak para ulama salaf. Iaitulah berkaitan dengan ikhlas dalam beramal. Jadi kita akan sambung pembacaan dan juga perbincangan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penyusun ataupun pengarang kitab ini Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, Abdul Rahman bin Qasim. Jumpa muka surat ni. Jumpa muka surat 26. Abdul Rahman bin Qasim berkata, aku telah bersama dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullahu taala selama 20 tahun. Kerana dia mengikut pengajian bersama dengan Imam Malik, dia mengikut pemusafiran bersama dengan Imam Malik selama 20 tahun. Selama 18 tahun beliau, yakni Imam Malik, telah mengajarku tentang adab sahaja. 20 tahun, 18 tahun adab sahaja. Dan selama 2 tahun berikutnya beliau mengajarku ilmu pengetahuan. Masya Allah tuan-tuan. Ya? Kita tidak didedahkan dengan disiplin yang seperti ini. Disiplin ilmu yang seperti ini. Yakni seperti mana yang diajarkan oleh Imam Malik kepada anak murid dia ni. Ya? Kita lebih mengambil jalan pintas. Ya, terutama sekali berkaitan dengan ya, dasar-dasar pelajaran ataupun dasar-dasar berkaitan dengan ya, ataupun silibus berkaitan dengan pembelajaran di mana-mana sajalah, di sekolah ataupun di madrasah dan sebagainya. Jadi kita perlu mengambil contoh daripada ulama silam ini. 18 tahun belajar adab sahaja tuan-tuan. Ya? Ini menunjukkan kepada kita bahawa hari ini masyarakat umat Islam telah kurang adabnya. Kerana lebih mendahulukan ya, pembelajaran akademik. Tak salah belajar akademik tuan-tuan. Ya, tak salah. Tetapi yang salahnya ialah belajar akademik tetapi dalam masa yang sama ilmu yang utama, ilmu fardu ain tidak selesai ataupun tidak dipelajari. Ya, terus melompat belajar akademik. Sebab itulah lahirnya orang-orang yang kurang adab. Orang-orang yang tidak berakhlak, anak yang derhaka kepada ibu bapa. Ya. Orang muda yang tidak berakhlak dengan orang tua. Ya. Orang tua yang tidak mengasihi orang muda.
Sebab apa? Sebab kita kita melebihkan ilmu keduniaan terlebih dahulu berbanding dengan ilmu akhirat. Ilmu yang menjadi kewajipan sepatutnya sebagai fardu ain untuk kita selesaikan. Dan berapa ramai di kalangan umat Islam hari ini yang tak selesai ilmu fardu ain ni, tuan-tuan. Jangan kata bab-bab lain, bab solat pun tak selesai. Ya? Kalau kita kata kita di Malaysia ini mengamalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam bab fiqhnya, tetapi berkaitan dengan ibadah solat kita tidak selesai sebenarnya dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita banyak melompat-lompat, tuan-tuan. Ya? Ambil hak ni, tengok rasa hak ni okey, kita ambil hak ni. Sedangkan kita tidak belajar, kita tidak menekuni sungguh-sungguh bagaimanakah ilmu berkaitan dengan solat ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya tengok pada iklan ada ustaz-ustaz yang mengajar berkaitan dengan kesempurnaan solat, tetapi malangnya ramai yang tak ambil kisah. Walaupun kita kata lama dah belajar solatnya, tetapi masalahnya, tuan-tuan, walaupun lama belajar solat, masih lagi tidak mampu untuk menyelesaikan ilmu berkaitan dengan solat itu. Ini masalah kita. Sedangkan Imam Malik hanya mengajak Abdul Rahman bin Qasim rahimahullah ta'ala ini hanya belajar ilmu 2 tahun je. 18 tahun belajar adab dengan Imam Malik. Masya Allah. Sehingga dia kata, sehingga aku berasa selama 20 tahun beliau, yakni Imam Malik, tetap mengajarku adab. 18 tahun belajar adab, 2 tahun je belajar ilmu, tapi dia masih rasa 20 tahun itu sepenuhnya Imam Malik mengajar dia adab sahaja. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok para ulama yang terdahulu, mereka sangat merendah diri. Merendah diri, tuan-tuan. Sangat tawaduk. Berbanding dengan kita lihat di zaman kita hari ini. Masing-masing kadang-kadang tu kedapatan yang menyalahkan ulama-ulama yang terdahulu, menyalahkan Imam Asy-Syafi'i mujtahid mutlak, sedangkan kita ni baru berangkok-rangkok. Ini masalah, tuan-tuan. Menyalahkan Imam Abu Hanifah, menyalahkan ulama-ulama yang terdahulu, sedangkan kita ni, tuan-tuan, kalau nak bandingkan ilmu kita dengan ilmu mereka, Masya Allah. Kalau kita sebut, tuan-tuan, kalau kita tidak keterlaluan kita sebut, ilmu kita nak bandingkan dengan ilmu mereka hanyalah setakat basuh kaki mereka sahaja, tuan-tuan. Kita tak padan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian dia kata, sehingga pada suatu hari Imam Malik berkata kepadaku. Imam Malik kata kepada dia, kepada Abdul Rahman bin Qasim, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hadis yang dihafal, akan tetapi ilmu itu sesuatu yang membawa manfaat untuknya dan diamalkannya. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di awal kitab lagi, Imam Al-Ghazali menyebutkan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Apakah tanda ilmu yang bermanfaat yang dipelajari itu? Antaranya, tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara yang disebutkan ialah ilmu yang bermanfaat itu ialah menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah. Semakin takut, semakin takwa dia. Takwa dia semakin meningkat. Semakin dia belajar ilmu, semakin meningkat takwanya kepada Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita hari ini melihat dalam masyarakat kita ada orang yang memiliki ilmu ataupun diberi ilmu, mendapat ilmu,
Ya, tetapi Masya Allah tuan-tuan, makin menegak, ya, makin sombong dan sebagainya tuan-tuan. Na'udzubillah. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tanda ilmu itu bermanfaat, iaitu, ya, ilmu itu dapat menyuluh keaiban-keaiban yang ada dalam diri dia, dalam diri kita ni. Mana kelemahan-kelemahan ataupun, ya, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Kita tidak melihat orang lain, kita melihat pada diri kita. Masya Allah tuan-tuan. Ya, tetapi selagi ilmu yang kita pelajari tidak dapat menyuluh diri kita, tidak dapat menyuluh hati kita, tidak dapat menyuluh keaiban ataupun keburukan yang ada dalam hati kita, bermakna kita akan menjadi orang yang sombong dengan ilmu. Ya, baik. Dan ilmu yang bermanfaat lagi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ialah ilmu yang dapat diamalkan. Ilmu yang bukan setakat saja dapat tahu, tetapi ianya juga diamalkan dalam kehidupan. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ini Imam Syafi'i pula, juga anak murid kepada Imam Malik. Pada suatu hari, Imam Malik berkata kepadaku, Imam Malik kata kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Muhammad. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Dia panjang lagi, tapi ini kita ambil ujung tu. Ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia ada bin lagi. Ya. Biasalah ulama-ulama ni tuan-tuan, ya. Mereka orang Arab ni memang gitu. Kita tak ada. Kita setakat kita, ayah kita, toki kita pun kita tak ingat dah nama. Ya. Masya Allah tuan-tuan, ya. Jadi Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu seperti tepung dan amalmu seperti garam. Ya, ilmu seperti tepung, amal seperti garam. Macam mana tuan-tuan? Tak, tepung. Tepung apa kita boleh buat dengan tepung? Ya? Apa kita boleh buat dengan tepung, Ji? Ya? Kuih. Ingat kuih je. Tepung apa boleh kita buat, tuan-tuan? Macam-macam benda kita boleh buat dengan tepung. Tak? Garam? Garam kan banyak kencing darah tinggi pula. Tak? Kita hari ni macam-macam. Tapi itulah. Ada ada sesuatu di sebalik apa yang dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Dengan makna yang lain, maknanya ilmu yang diperolehi, yang dipelajari dan diperolehi, mestilah ilmu itu ilmu yang dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Ya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang mempelajari Al-Quran kemudian hatinya cenderung kepada dunia, maka ia telah menjadikan ayat-ayat Al-Quran seperti debu yang berterbangan di udara dan permainan. Allahu Akbar. Na'udzubillah tuan-tuan. Ya. Orang yang belajar Quran, jangan, maknanya dalam arti kata, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak ini ialah belajar Quran bukan dengan tujuan untuk memperolehi keuntungan. Ya, belajar ataupun mengajar bukan untuk memperolehi keuntungan daripada Al-Quran. Ya. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Ya, debu-debu yang berterbangan. Apabila ia telah membuat maksiat kepada Tuhannya, nescaya Al-Quran memanggilnya. Ya, buat maksiat, maka Quran akan memanggil. Demi Allah, apa yang kamu telah pelajari. Quran
Quran panggil ataupun Quran tanya, ya, apa yang kamu dah belajar sebenarnya? Tapi kita tak dengar lah tuan-tuan. Kalau dengar Quran cakap gitu, gini tuan-tuan, entahlah. Ya? Setiap huruf-hurufku akan memanggilmu. Janganlah kamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu. Kamu belajar Quran, kamu baca Quran, kamu mengajarkan Quran, tapi huruf-huruf Al-Quran mengatakan jangan kamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala akan berhenti mengajar muridnya yang tidak mahu menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Masya Allah tuan-tuan. Ya? Imam Malik berhenti belajar, mengajar. Nak tidur, tidurlah. Tak payah belajarlah. Ya, maknanya tidak beribadah malam. Auzubillah tuan-tuan. Allahu Akbar. Pada suatu malam, Abu Usamah rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad tidak tidur. Dia dua orang ni tak tidur. Kemudian Imam Ahmad mengambil wuduk untuk Abu Usamah. Menjelang waktu fajar, baru Imam Ahmad kembali daripada mengambil wuduk dan dilihatnya Abu Usamah tertidur. Tertidur, bukan sengaja tidur. Ya? Kemudian Imam Ahmad menuangkan air wuduk ke wajah Abu Usamah. Tengah tidur dia jiga air. Ya? Seketika itu juga Abu Usamah terbangun. Dah jiga air, sedarlah tuan-tuan. Jiga air tak sedar, tidur mati namanya. Ya? Lalu Imam Malik berkata kepada Abu Usamah, untuk apa kamu datang untuk apa kamu datang kepada saya, wahai Abu Usamah? Kamu datang kepada saya ni untuk apa? Ya? Dia menjawab, Abu Usamah jawab, aku datang untuk mempelajari hadis daripada kamu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, bagaimana kamu mencari hadis sedangkan kamu tidak melaksanakan solat tahajud? Pergilah dari sini. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Ulama dulu garang tuan-tuan. Belajar, tidur, halah balik. Tak, kita kalau tidur tuan-tuan ada ustaz suruh balik? Ada tak? Ya? Ni kuliah subuh, contoh kuliah subuh ni. Ya? Tengah ustaz tengah mengajar, tengok ada tidur. Nak tidur pergi balik ke rumah. Ada tuan-tuan? Tak ada. Ya? Sebab apa? Sebab kita ustaz-ustaz hari ni tak segarang itulah tuan-tuan. Lagipun ya, kita hanya mendengar, kita bukan belajar. Kalau belajar kita ada kitab. Kan? Ya? Ke mana tuan-tuan? Ya? Gitulah keadaan dia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sebaiknya bagi orang yang berilmu dalam mengamalkan ilmunya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sorok-sorok beramal dengan ilmunya. Tapi kalau solat berjemaah takkan sembunyi-sembunyi tuan-tuan. Takkan sorok-sorok solat berjemaah dah. Kena datang ke masjid, datang ke surau dan sebagainya untuk solat berjemaah. Kalau kita datang daripada rumah, tutup muka, tutup kereta, tak bagi orang kenal, sorok-sorok. Tak tuan-tuan, itu orang tak betul namanya. Ya? Kita kena datang. Paling tidak tuan-tuan, ya, kita datang ke masjid dalam keadaan orang nampak, dan bila perbuatan kita itu dilihat, maka mungkin akan terdetik dalam hati mereka untuk pergi ke masjid juga macam kita. Dahlah kita tak ajak. Kita pergi ke masjid pun sorok-sorok. Tuan-tuan, macam mana orang nak ikut? Dah. Kalau kita ajak, tahan lagi. Jom kita pergi masjid. Lepas tu kita pergi nyorok-nyorok. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita ajak pun tak. Ni masalah tuan-tuan kan.
Sehingga hanya Allah dan ia sahaja yang mengetahuinya. Maknanya amalan-amalan sunat ni tuan-tuan dilakukan secara sorok-sorok, sembunyi-sembunyi, supaya orang tak tahu. Ya, sama ada solat sunatnya, solat sunat yang dilakukan di rumah lah. Ya. Kalau yang di masjid ni tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Ataupun sedekahnya apatah lagi. Ya, sedekah memang antara amalan yang perlu kita sorok, tak payahlah cerita ke orang. Ya. Sedekah yang kita bagi ke masjid, ke anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Ya. Okey. Sesungguhnya ilmu dan amalan sedikit yang diperlihatkan kepada manusia di akhirat nanti sangat bermanfaatnya. Ya. Ilmu dan amalan yang sikit yang ditunjuk pada manusia, yang banyak disorok. Yang banyak disorok. Sebab tu tuan-tuan, ya, ulama-ulama dulu mereka boleh solat sunat beratus-ratus, beribu rakaat satu malam. Ya, tak ada siapa tahu. Ya, di masjid, ya, mereka akan solat seperti biasa sahaja. Solat sunat biasa, ya. Tapi yang banyak-banyak ni mereka buat di rumah. Orang tak tahu. Tengah malam. Ya. Seseorang bermimpi bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i dan beliau berkata, kata Imam Syafi'i dalam mimpi orang ni, Allah telah mengampuniku disebabkan ilmuku dan sedikit sekali manusia bernasib sepertiku. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya. Ini kata Imam Syafi'i dalam mimpi orang ni. Orang yang bermimpi bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Pada suatu malam, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bermimpi melihat Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah mimpi tengok Imam Syafi'i. Sedangkan zaman Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tak lahir lagi. Ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah dia lahir tahun 93 Hijrah. Dan dia meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Tahun Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah itu, Imam Syafi'i baru lahir 150 Hijrah tu. Tapi Imam Abu Hanifah dah bermimpi, dah melihat Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah tuan-tuan, hebat ulama-ulama dulu ni. Ya, kita mimpi juga, mimpi benda lain. Tak mimpi ke ulama. Ini masalah kita. Ya, baik. Kemudian Imam Abu Hanifah kata kepada Imam Syafi'i yang dalam mimpi itu, bagaimana keadaan kamu? Imam Asy-Syafi'i menjawab, Allah telah mengampuniku. Tak lahir lagi tuan-tuan. Allah dah ampunkan dosa dia. Masya Allah. Ya. Disebabkan apa? Tanya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i menjawab, ilmu. Masya Allah tuan-tuan. Ya. Kemudian beliau berkata, sungguh kasihan. Ya, ilmu adalah syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ilmu syarat nak dapat kebahagiaan di akhirat tuan-tuan. Tapi kita hari ni tak selak dengan ilmu agama, kita selak dengan ilmu dunia. Sebab tu kita mudah hanyut dengan dunia. Ya, ilmu agama, ilmu akhirat kita tak kisah pun. Ya, kita tengoklah tuan-tuan. Ya, masa solat alhamdulillah ramai. Yang 3-4 sah. Masa kuliah ini ialah hati dia. Ini masalah tuan-tuan. Melainkan ada urusan yang penting, ada kecemasan dan sebagainya, tak ada masalah ni. Hak yang balik tidur, apa cerita tuan-tuan? Dia tidur dalam majlis ilmu daripada tidur kat rumah, tak dapat apa-apa. Tak, tidur dalam majlis ilmu, tahan lagi, dapat juga doa daripada malaikat. Kalau tidur di rumah, ada doa malaikat tuan-tuan. Masya Allah, ini masalah kita tuan-tuan. Ya, kita tidak
tidak gairah dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian seseorang bermimpi melihat Imam Ju'aidi pada tidurnya. Nampak lah, mimpi memang dalam tidur lah tuan-tuan. Tak ada mimpi tengah jaga. Tak? Ada orang mimpi tengah jaga, tiba-tiba mimpi. Ada? Tak ada tuan-tuan. Tidur lah, mimpi. Ya? Kita tak habis baca yang tadi. Akan tetapi sedikit sekali orang berilmu yang mendapatkannya. Ya, ilmu syarat untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Tetapi ya, kata Imam Abu Hanifah, sikit sekali orang berilmu yang dapat manfaat daripada ilmu ni. Ya, dapat kebahagiaan di akhirat dengan ilmu. Seseorang bermimpi melihat Imam Ju'aidi pada tidurnya dan ia bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Imam Ju'aidi menjawab, sungguh binasalah tanda-tanda dan hilanglah ibarat-ibarat, dan yang bermanfaat hanya beberapa rakaat yang kami lakukan ketika sahur sahaja. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya? Sikit sangat yang dapat. Ya, manfaat yang dapat. Seseorang telah melihat Aba Sahal Syahluki dalam mimpinya setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal dunia. Kemudian dia bertanya, apa yang telah diperbuat oleh amalanmu? Beliau menjawab, semua ilmu yang aku dapatkan menjadi debu yang bertebaran. Yang bertebaran di udara, kecuali satu masalah yang aku jawab daripada pertanyaan orang awam. Masya Allah tuan-tuan. Semua ilmu habis, jadi debu belaka. Melainkan dia kata satu masalah je yang dia jawab pada orang awam. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita tak tahu hak mana sebenarnya. Yang kita tak tahu ilmu kita hak mana yang memberi manfaat, memberi keselamatan kepada kita di akhirat. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi kata dia, saudaraku, koreksilah dirimu. Hisablah diri kita. Ya, perbaikilah, lihatlah pada diri kita. Apakah ilmu, amalan telah mencukupi untuk dirimu? Ilmu dan amalan cukup tak untuk kita tuan-tuan? Ya? Kalau tak cukup, kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Ya? Jangan biarkan diri kita dalam kejahilan. Perbaikilah dirimu. Jika kamu melihat riak terdapat dalam amalanmu, riak, sifat riak ni ada dalam amalan kita, dan lihatlah para ulama-ulama salaf yang ikhlas dalam beramal. Masya Allah tuan-tuan. Ya? Kita kena tengok, sebab yang akan merosakkan ilmu dan amalan kita ialah sifat riak. Ya? Sifat riak itulah yang akan merosakkan diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekadar itu. Kita akan masuk akhlak yang kelima. Ya, daripada para ulama salaf ini. Baru selesai berapa kali lagi? Berapa kali kuliah kita bincang berkenaan dengan ikhlas ni. Perkara yang keempat. Ya. Kita akan masuk perkara yang kelima daripada akhlak. Ya, akhlak para ulama salaf. Iaitu tegas terhadap teman. Ya. Tegas terhadap teman jika persahabatan tidak membawa kemaslahatan. Macam mana tuan-tuan? InsyaAllah kita akan tengok pada kesempatan yang akan datang. Ya.
Kesempatan akan datang tu tak tahulah bila tuan-tuan. Mungkin tahun depan. Tahun depan tu tak tahulah bulan 1 ke bulan berapa. Kan? InsyaAllah kita akan tengok nanti. Baru sikit je tuan-tuan kitab ni. Tak banyak lagi. Tebal lagi. Ya? Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita akan melihat satu persatu sehinggalah ya, khatam kitab ini ataupun kita khatam dulu. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman dan juga memberi kebaikan-kebaikan kepada kita yang berusaha sentiasa duduk di dalam majlis ilmu insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.